Ya. Okey, soalnya bagaimana Saudara Fizi untuk lihat macam mana caranya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, Pakatan Harapan sendiri boleh kukuhkan kembali suara pembangkang itu untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Apakah itu satu perkara yang boleh dilakukan dalam keadaan sekarang yang momentum tinggi kepada BN? Ini yang menyebabkan saya banyak berbeza pendapat dengan pimpinan, tak semualah, segelintir pimpinan Pakatan Harapan dari sebelum pilihan raya 2018 lagi. Apabila kita lihat semua data, semua kajian, dan data ni ada kualitatif, ada kuantitatif, data ada di peringkat nasional, data ada di peringkat di bawah, kita tengok sejak 2016 lagi memang sudah nampak bahawa gelombang itu adalah gelombang rakyat mahukan perubahan kerana soal ekonomi. Pengundi di negara ini yang paling berpengaruh adalah yang dipanggil pengundi ekonomi, kerana dia sebenarnya tidak ada kesetiaan politik sangat kepada mana-mana parti. Dia pun sebenarnya tidak terpengaruh sangat dengan soal perkauman. Sehingga sekarang isu perkauman tidak pernah melebihi 9%. Apabila ditanya kepada pengundi, isu apa yang paling penting untuk kamu untuk dengar daripada ahli politik, isu kaum ni kurang 10%. It's always 40-50% of this economy kan. Jadi daripada 2018 lagi saya dah memang meraung, bersuara, sebut bahawa jalan untuk kemenangan ialah jalan penyelesaian isu rakyat, jalan dasar, jalan inovasi, jalan kreativiti kita, bagaimana kita boleh meyakinkan rakyat bahawa kalau diambil beberapa tindakan sebegini, dasar begini, ia boleh mengubah keadaan. Cuma memang ada juga segelintir pandangan di dalam Pakatan Harapan, dan saya ingat dalam mana-mana gabungan pun, yang tetap berpandangan bahawa politik ini ialah soal yang dipanggil tsunami. Politik ini ialah soal rakyat yang akan mengikut seorang batang tubuh pimpinan. Kalau pimpinan itu datang, semua rakyat akan datang. Saya tak bersetuju, sebab saya rasa rakyat tak bodoh. Kalau kita nak ambil pandangan bahawa rakyat ini senang dicucuk hidung, datang seorang dia ikut semua, it's very outdated. Gen X macam kami pun tak percaya, apatah lagi millennials, Gen Z semua kan. Kita orang yang dah 40 lebih pun kata it's not like that. Dulu mungkin lah zaman 60-an, sekarang tak. Tapi ada pandangan yang begitu. Jadi sebab itu dalam PH pun sebelum 2018, pandangan begitu yang memberi terlalu banyak kekuatan politik kepada watak seperti Tun Dr. Mahathir. Kerana ada segelintir pimpinan Pakatan Harapan ni yang betul-betul taksub bahawa kalau tak ada Tun Mahathir kita tak menang. Itu sebenarnya menunjukkan mereka juga agak terpisah daripada realiti sebenar rakyat tau, bahawa dia tak sedar bahawa rakyat ni kalau dia nak berubah, dia soal pekerjaan, soal gaji, soal dan sebagainya kan. Jadi kita menang, dan lepas tu kita tahulah apa yang berlaku kan. Sekarang ini bila beberapa siri kekalahan, perkara itu timbul balik soal kita perlu ambil tokoh itu, kita kena bergabung dengan yang ini, saya tak nampak semua itu akan membantu, kerana akhirnya watak pengundi itu tidak berbeza. Watak pengundi dalam 100% pengundi, 60% pengundi adalah pengundi ekonomi, 60% pengundi adalah atas pagar. Tidak ada parti dalam dunia ini yang menang dengan sokongan hardcore dia, sokongan tegar dia, tak ada. Yang menang ialah apabila parti itu dengan dukungan sokongan tegar dia berjaya meyakinkan pengundi atas pagar bahawa kalau pilih aku, hidup kamu lebih baik. Kalau pilih aku, keadaan jadi lebih baik. Jadi berbalik kepada sekarang, sebab itu saya kurang bersetuju kalau contohnya Pakatan Harapan
sibuk mencari jalan dengan siapa nak bergabung. Kerana apabila kita bergabung, dia akan ada kompromi. Terpaksa buat kompromi ni mengenai dasar, mengenai penjenamaan, kemudian bergaduh siapa nak jadi pemimpin. Sedangkan jalan yang paling mudah untuk mengembalikan kembali momentum, that's not a good word, mengembalikan kembali. Bahasa Melayu is bad. Is mengembalikan cukuplah, tak payah mengembalikan kembali dah. Cara yang paling baik untuk mengembalikan momentum ialah kita kembali kepada formula yang bawa kita menang 2018, iaitu kita dekat dengan rakyat. Macam yang Izzah sebut tadi, ada perkara-perkara yang memang menyusahkan rakyat setiap hari. Ada benda-benda yang sepatutnya kerajaan selesaikan, tak kisahlah kerajaan mana. Adakah harga barang makanan pun, harga telur tak boleh selesai. Dan harga telur ini walaupun bunyi remeh kan, harga telur tak boleh selesai. Masalahnya ialah kerana dasar dan juga pelaksanaan perancangan itu tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini. Macam mana kita, negara kita, dalam orang Malaysia ni banyak makan ayam dengan telur kan. Dalam semua protein paling tinggi orang makan ialah ayam. Tapi contohnya upstream ayam, hatchery yang nak menetaskan telur tu semua monopoli. Sebab dia syarikat besar, ada 3-4 orang. Jadi mereka mengawal harga anak ayam. So kalau dia naikkan harga anak ayam, turun kat bawah, penternak pun naikkan juga harga, turun kat bawah lagi, maka pemborong pun kena naikkan. Ayam, chicken feed ataupun dia panggil apa? Dedak. Makanan dedak. Dedak ayam kan. Dedak ayam ni diimport kan. Kita boleh buat macam-macam, kapal tak kapalnya semua, bangunan tertinggi tu, dedak ayam kita tak boleh buat kan. Cukup habiskan je sirup sawit tu. Jadi kalau rakyat fikir something's not right somewhere, sebenarnya bukan kita tak ada buat Tuan Syed, tapi benda tu tak menarik. Interest. It's like dia kontrak, kalau dedak ayam tak menarik, kontrak bangunan menarik. Contohnya sekarang ini, ambil EPF, KWSP sebenarnya kan. So memanglah Tengku Zafrul pening kepala lah nak buat macam mana. Sebab Malaysia telah terperangkap sistem ekonominya selepas 30-40 tahun, yang mana satu-satunya sumber simpanan yang paling besar dalam negara ini adalah milik rakyat. Baik dalam KWSP, baik dalam tabung haji, baik dalam PNB, semua duit rakyat semua kan. Oleh kerana ekonomi kita ni walaupun berkembang 4-5% semua, tapi dia tidak menjurus ke arah nilai yang lebih tinggi. Maka syarikat-syarikat kita di pasaran saham contohnya masih lagi dalam bidang yang lama, masih lagi dalam bidang pembinaan, hartanah dan sebagainya, yang dia nilai tambah dia tu tak tinggi kan. Kemudian kebanyakan pula syarikat-syarikat tu pun milik kerajaan, utility, semua JLC semua kan. Siapa yang melabur dalam semua syarikat ni? Melalui EPF, melalui PNB dan sebagainya. Jadi dia terlalu berkait. Jadi contohnya, kalau jadi Menteri Kewangan sekarang kan, Najib suruh buat keluar duit. EPF kata boleh buat keluar duit, tapi maksudnya dia akan ada kesan kepada pasaran saham. Kerana bila tak cukup duit untuk dilaburkan, kecairan dalam pasaran saham itu akan jadi isu. The value goes down. Bila the value goes down, bursa goes down, dia nampak tak menarik, kita underperform. Jadi dia terlalu berkait sehingga kan, contohnya juga bank bagi pinjaman kepada genting. Contohnya kan, kemudian kalau dia nak buat, sepatutnya orang kata kenapa bagi pinjaman kepada genting kan? Sepatutnya dah tahu awal ni, audit bank negara tak semak ke kan? Tapi Maybank pula boleh cakap, boleh je aku nak buat isu awal-awal, tapi kalau jadi apa-apa, orang tahu harga saham saya jatuh, habis jatuh. Jadi dalam keadaan yang ekonomi Malaysia ini sangat terkait di kalangan beberapa benda je kerana kegagalan kerajaan sebelum ini untuk memastikan lebih banyak penglibatan, ekonomi itu lebih mapan dan sebagainya. Jadi bila dapat Menteri Kewangan dan bila Najib buat hal main isu rakyat semua ni, jadi dia jadi begini kan. Sebab itu masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang, walaupun dia nampak kecil, soal harga telur, soal harga makanan, soal gaji tak naik kan, people punya livelihood every day, dia sebenarnya memerlukan pendekatan yang jauh lebih radikal.
Dia tak boleh dah cerita yang macam dulu, tukar menteri saya umum sikit macam ni dia akan berubah. Dia perlukan systemic change. It has to be a systemic change. Ekonomi Malaysia ini dah tak ada nilai tambah. Yeah. Dia perlu naik ke atas. Jadi orang tanya majikan, saya bisnes kan, ni budak-budak ni semua kalau dia minta gaji lebih tinggi contohnya, macam mana nak bayar gaji lebih tinggi kalau kita tidak berada di dalam bidang yang memberi nilai ekonomi lebih tinggi. Jadi kecuali kerajaan berjaya mengangkat ekonomi daripada nilai biasa sekarang, pertanian, perladangan, pembinaan, ke nilai yang berteknologi, yang mana dia tidak menggunakan komoditi tetapi dia menggunakan kepakaran otak, kreativiti, barulah maka kita ada margin yang lebih tinggi, baru boleh bayar gaji tinggi. Jadi kalau nak suruh majikan semata-mata, sebab tu majikan kata macam mana aku nak buat, sebab majikan pun berada dalam keadaan yang bisnesnya dalam perniagaan yang tak seberapa. Tanggungjawab itu mengangkat ekonomi untuk berada di tahap yang lebih tinggi, itu sangat rumit. Dia soal pendidikan, dia soal latihan, dia soal bantuan, soal insentif. Semua ni tanggungjawab kerajaan. Jadi kalau kita lah sebagai Pakatan Harapan masuk pilihan raya, cukup dengan berkempen dengan cakap saya lebih baik daripada PN dan BN, kamu jahat saya baik. Rakyat tak percaya dah sebenarnya. Rakyat nak tahu, okey, kamu dah ada peluang jadi kerajaan BN, kamu dah ada peluang jadi kerajaan PH, kamu sekarang jadi kerajaan PN BN, aku pun tak tahu apa benda sekarang kan. Tak apa-apa sekarang kan. Jadi kalau kami nak percaya, apa yang kamu akan buat secara berbeza yang boleh bawa kami keluar daripada masalah ini. Sebab itu PH perlu kembali kepada landasan dasar yang radikal supaya dapat mengembalikan minat rakyat. Kalau tidak, rakyat rasa kamu semua sama.